A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Timbalan Pengarah Majlis CFS IUM Kampus Gambang, Ustaz Muhammad Hanif Al-Kurni. Yang dimuliakan sahabat-sahabat saya para imam, yakni Ustaz Muhammad Sharif, Ustaz Hafizuddin serta Ustaz Mahfuz, serta ahli-ahli jawatan kuasa Majlis CFS IUM Kampus Gambang, serta yang dimuliakan para pensyarah, para pentadbir, para pelajar, muslimin serta muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya dapat lagi kita bertemu pada siri kuliah yang ke-6, kuliah Sirah Nabawiyah yang berpandukan kepada kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala an. Muslimin serta muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada siri kuliah kita terlepas, kita telah membincangkan serta membicarakan berkenaan dengan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana datuk baginda yang bernama Abdul Muttalib telah memberikan nama Muhammad, satu nama yang jarang diberikan ataupun yang jarang diguna pakai di kalangan masyarakat Arab jahiliyah. Dan kemudiannya baginda sallallahu alaihi wasallam telah dihantar untuk menyusu di perkampungan Bani Sa'ad, yang mana baginda telah diserahkan kepada Halimah binti Abu Zu'aib, ataupun lebih kita kenali dengan nama Halimatus Sa'adiyah. Budaya Arab yang mana mereka ni suka ataupun gemar menghantar anak-anak mereka untuk menyusu di kawasan pedalaman, di kawasan kampung-kampung. Ini disebabkan terdapat 3 faktor utama. Faktor yang pertama ialah yang mana ini bagi mencegah bayi-bayi mereka ataupun anak-anak mereka daripada penyakit berjangkit yang mungkin terdapat di kawasan-kawasan bandar ataupun di kawasan-kawasan kota-kota besar. Itu adalah sebab yang pertama. Dan sebab yang kedua ialah ini bagi memperkuatkan tumbesaran fizikal anak-anak mereka, yang mana umum mengetahui bahawasanya kehidupan di kawasan-kawasan luar bandar ni, ianya mempunyai udara yang segar dan oksigennya bersih berbanding dengan kehidupan di kawasan-kawasan bandar. Maka ini adalah sebab yang kedua. Dan sebab yang ketiga, dia bagi membantu pembinaan dan pertuturan lisanul Arab, yakni bertutur dengan menggunakan pakai bahasa Arab fushah. Ini kita boleh dapati melalui kehidupan di kampung-kampung. Berbeza dengan mereka yang hidup di kawasan-kawasan bandar, yang mana kebanyakannya bertutur dengan menggunakan pakai bahasa Arab ammi ataupun bahasa Arab pasar. Maka itu adalah antara 3 sebab kenapa masyarakat Arab ni gemar menghantar anak-anak mereka untuk menyusu di kawasan-kawasan luar bandar. Dan kemudiannya disebut kat sini bahawasanya Nabi SAW telah diserahkan kembali kepada ibunya Aminah di usia lebih kurang 5 tahun, setelah mana berlakunya pembedahan dan operation yang telah dilakukan oleh Malaikat Jibril alaihi salam. Maka timbul rasa panik, timbul rasa cemas di hati Halimah, takut-takut Muhammad ni benar-benar dibunuh. Maka diserahkan kembali kepada Aminah. Dan di usia Nabi 6 tahun, baginda telah mengikuti ibunya Aminah untuk bermusafir ke bumi Yathrib. Ini bagi menziarahi pusara kubur ayahandanya ataupun suami kepada Aminah, yakni Abdullah, sambil ditemani oleh Ummu Aiman serta bapa mertuanya, yakni Abdul Muttalib. Dan dalam perjalanan pulang menuju ke bumi Makkah Al-Mukarramah, Aminah ni pula jatuh sakit dan kemudiannya menghembuskan nafasnya yang terakhir di sebuah perkampungan yang bernama Abwa. Dan baginda SAW telah dipelihara serta dijaga oleh datuknya yang bernama Abdul Muttalib. Sehinggalah baginda berusia lebih kurang
8 tahun kan. Kemudiannya pula Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Namun sebelum Abdul Muttalib meninggal dunia, beliau sempat menyatakan wasiat yang mana Muhammad ini mesti dijaga, mesti dipelihara oleh bapa saudaranya, yakni anak kepada Abdul Muttalib, yang bernama Abu Talib. Maka insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian sirah kita di topik yang baharu, yakni kepangkuan bapa saudaranya yang mengasihi, yakni Abu Talib. Yang mana Abu Talib ini, dia ni ramai anak lah. Umum mengetahui dia ni ramai anak. Namun dia menerima tanggungjawab tersebut, wasiat tersebut dengan hati yang terbuka. Yakni dengan menjaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dia menyayangi, sebagaimana dia mengasihi anak-anaknya sendiri. Dan dalam tempoh 40 tahun ini, Abu Talib inilah yang menyokong Nabi. Dia juga yang melindungi ataupun yang menjamin keselamatan Nabi SAW. Dia juga membenarkan akan Nabi SAW, walaupun dia tidak membenarkan akan dakwah risalah nubuwah Nabi, namun dia sentiasa membenarkan Nabi SAW. Dan dia sanggup berkelahi ataupun bergaduh demi mempertahankan anak buahnya itu, yakni Nabi Muhammad SAW. Ibnu Asakir telah mengeluarkan satu riwayat daripada Jalhamah bin Arfatah, bahawasanya aku telah sampai ke bumi Mekah Al-Mukarramah ketika mana penduduknya menghadapi musim kemarau, kering kontang, tak ada air. Lalu berkatalah orang-orang Quraisy kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, lembah kita ni dah kemarau, anak-anak kehausan, maka pohonlah hujan kepada Tuhan. Kata orang-orang Quraisy lah, ini yang didengari oleh Jalhamah bin Arfatah. Lalu Abu Talib pun keluar daripada rumahnya sambil mendokong, menjinjing seorang budak. Kata Jalhamah ni, seorang budak yang mana budak tersebut wajahnya seperti matahari yang bersinar, bercahaya wajahnya. Kata Jalhamah ni. Dan beliau, budak tersebut dan juga Abu Talib ni, dikelilingi oleh budak-budak yang lain, yakni merujuk kepada anak-anak Abu Talib. Lalu Abu Talib ni dibawa Nabi, didokong Nabi, lalu dia pun merapatkan tubuhnya ke dinding Kaabah, dan kemudiannya dia menekan, dia menggunakan pakai jari jemarinya untuk menekan badan Nabi SAW, sambil badan Nabi juga sentuh kepada Kaabah. Tiba-tiba langit kelihatan mendung, lalu hujan pun turun dengan lebat. Ini adalah antara keberkatan Nabi SAW ketika di usia baginda yang masih kanak-kanak lagi. Dan kemudiannya pula, topik yang seterusnya ialah bertemu dengan pendeta ataupun rahib Buhairah. Ketika Nabi berusia 12 tahun 2 bulan 10 hari, maka baginda telah keluar bermusafir bersama pakciknya yang bernama Abu Talib itu. Yang mana bila mana sampai ke bumi Basrah, yang mana Basrah ni merupakan sebahagian daripada bumi Syam, di dalam daerah Hauran. Namun ketika itu Basrah berada ataupun merupakan salah sebuah negeri di daerah negeri Arab di bawah taklukan Rom. Maka di sana, dekat Basrah ni, terdapat satu rumah ibadah. Rumah ibadah yang didiami oleh seorang pendeta, seorang rahib, seorang ahli kitab lah, kita boleh anggap sebagai ahli kitab, yang bernama Jarjis. Ini adalah nama dia yang sebenar. Namun lebih kita kenali dengan nama ataupun panggilan pendeta Buhairah. Maka setibanya rombongan kafilah perniagaan di kawasan yang berhampiran dengan rumah ibadah tersebut, maka kafilah perniagaan tersebut berhenti rehat di bawah sepohon pokok. Maka ia diperhatikan oleh pendeta Buhairah. Saban tahun memang kafilah-kafilah perniagaan akan berhenti rehat di kawasan teduhan di bawah pohon pokok, yang mana ianya berhampiran dengan rumah ibadah tersebut. Dan pendeta Buhairah ni, Jarjis ni, dia memang tak pernah pun nak pergi jenguk, tak pernah pun nak pergi bertegur sapa dengan kafilah-kafilah perniagaan yang berhenti rehat dekat situ. Tetapi kali ini dia rasa tergerak hati nak pergi jenguk, nak pergi bertegur sapa dengan kafilah perniagaan daripada Mekah itu, sebab dia telah melihat satu tanda yang bersifat keajaiban. Maka dia pun keluar daripada
rumah ibadahnya tu dan pergi terus ke arah kafilah perniagaan tersebut. Dan matanya tertumpu ke arah seorang budak. Maka pendeta Buhairah tersebut pun pegang tangan Nabi SAW, lalu beliau telah mengungkapkan kata-kata yakni an hadza sayyidul alamin, an hadza yub'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Itulah kata-kata pendeta Buhairah. Inilah dia penghulu dunia sejagat. Inilah dia orang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Itu kata-kata pendeta Buhairah lah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talib dia pelik. Tiba-tiba je orang ni jumpa anak buah je cakap macam tu. Maka apa kata Abu Talib? Kata Abu Talib, daripada manakah tuan memperolehi maklumat ini? Itu kata Abu Talib. Maka jawab pendeta Buhairah, tahu tak tuan bahawasanya ketika mana kafilah perniagaan ini berjalan, yakni di sebuah kawasan yang bernama Al-Aqabah, yakni depan sikit lah, depan sikit daripada rumah ibadat tersebut, aku mendapati, kata pendeta Buhairah ni, aku mendapati setiap batu, setiap pohon, setiap pokok tunduk sujud kepada budak ni. Ini kata pendeta Buhairah tersebut. Dan tak ada pun, takkan ada batu, takkan ada pohon ataupun pokok yang tunduk sujud kepada seseorang, melainkan dia seorang Nabi, dia seorang Rasul. Kata pendeta Buhairah tersebut. Dan aku kenali beliau, yang bahawasanya dia ni merupakan seorang Nabi, berdasarkan tanda yang dipanggil ataupun yang disebut sebagai khataman nubuwah, yakni yang bermaksud penutup bagi segala Nabi, yang mana ianya berbentuk seperti sebiji buah apple, yang mana ianya terdapat dekat belakang bahu kiri Nabi SAW, yang mana ia merupakan lebihan daging yang tumbuh dekat belakang bahu kiri Nabi, dan di atas lebihan daging tersebut tumbuh pula bulu-bulu ataupun macam helaian-helaian rambut lah, seolah-olah macam tai lalat. Dan tanda khataman nubuwah ni juga disebut sebenarnya kat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, yang mana disebut bahawasanya terdapat seketul daging yang tumbuh di belakang bahu kiri Nabi SAW, dan ianya berbentuk seperti sebiji telur burung merpati. Maknanya tak besar lah, sedang-sedang, macam sebiji buah apple yang kecil, ataupun macam sebiji buah telur burung merpati. Dan kata pendeta Buhairah juga bahawasanya tanda-tanda tersebut telah disebut kat dalam kitab-kitab kami. Maka sebab itulah aku mampu detect, aku mampu mengenal pasti akan tanda-tanda kenabian yang terdapat pada budak ini, kata pendeta Buhairah tersebut. Dan kemudiannya pendeta Buhairah telah menasihatkan kepada Abu Talib supaya Nabi Muhammad SAW ini dibawa pulang ke bumi Makkah Al-Mukarramah. Sebab dia kata dekat bumi Syam ni ramai orang-orang Yahudi, yang mana Yahudi ni memang sentiasa memantau, memang sentiasa observe, quote-quote, ada tanda-tanda kenabian dekat seseorang, maka dia selalu perhatikan dan khawatir anda kata Muhammad ini dibunuh oleh orang-orang ataupun masyarakat Yahudi dekat bumi Syam. Maka paniklah dan khawatirlah Abu Talib. Maka dia pun perintahkan supaya Nabi ini pulang ke Mekah sambil ditemani oleh khadamnya lah. Maka itu adalah kisah bagaimana Nabi SAW telah bertemu dengan pendeta Buhairah. Dan kemudiannya, topik yang seterusnya ialah Harbul Fujjar, yakni peperangan Al-Fujjar. Di usia Nabi 15 tahun telah berlangsung satu peperangan yang bernama peperangan Al-Fujjar, disebabkan jenayah pelanggaran di bulan-bulan haram. Maknanya sebelum Nabi terutus sebagai Nabi ataupun Rasul, memang telah wujud sebenarnya bulan-bulan haram. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Terdapat 4 bulan-bulan haram, iaitu bulan Muharram, bulan Rajab, dan juga bulan Zulqaidah serta bulan
Zulhijjah. Maka telah berlaku satu pelanggaran. Satu pelanggaran terhadap pantang larang di dalam bulan-bulan tersebut. Dan apakah pantang larang tersebut? Antaranya ialah dilarang berperang. Di dalam bulan-bulan haram ni dilarang berperang. Kemudian juga dilarang membunuh jiwa. Haram membunuh orang lain. Dan selain daripada itu juga terdapat larangan melakukan maksiat ataupun kemungkaran. Maka itu adalah antara pantang larang di dalam bulan-bulan haram tersebut. Maka dipendekkan cerita, maka berlakulah satu pelanggaran akan pantang larang tersebut di dalam bulan-bulan tersebut. Maka telah berlaku satu peperangan. Peperangan di antara pasukan gabungan antara kabilah Quraisy yang bergabung dengan kabilah Kinanah menentang kabilah Qais Ailan. Ini adalah peperangan Al-Fujjar lah. Dan ketua bagi pasukan ataupun pakatan kabilah Quraisy di Kinanah ni, ianya diketuai oleh Harb bin Umayyah. Yang mana Harb bin Umayyah ni dilantik sebagai ketua pasukan disebabkan faktor ataupun status serta darjatnya yang dihormati. Dan di awal peperangan, kemenangan seolah-olah memihak kepada pasukan kabilah Qais Ailan. Namun di waktu tengah harinya pula, kemenangan berpihak kepada pasukan gabungan antara kabilah Quraisy dan juga kabilah Kinanah. Dan Nabi SAW juga turut serta di dalam peperangan tersebut. Yakni Nabi membantu dengan menyediakan anak-anak panah kepada pakcik-pakciknya yang menyertai akan peperangan tersebut. Ini Nabi masa usia 15 tahun. Kita usia 15 tahun kita buat apa? Kita main PS3, kita main PS4. Ini usia kita. Di usia 15 tahun. Itu yang kita buat lah. Tetapi Nabi 15 tahun, Nabi dah pergi berperang. Bagi menunjukkan keberanian akan Nabi SAW. Seterusnya, berlaku pula perjanjian Al-Fudul. Hilful Fudul. Yang mana ekoran peperangan tersebut maka telah termeterai satu perjanjian di dalam bulan Zulqaidah. Yang mana perjanjian tersebut dinamakan sebagai Hilful Fudul. Perjanjian Al-Fudul. Maka telah dijemput akan semua kabilah-kabilah Quraisy. Antaranya dijemput ialah Banu Hashim, Banu Al-Muttalib, Bani Asad bin Abdul Uzza, Bani Zuhra bin Kilab, serta Bani Tayyim bin Murrah. Yang mana mereka ni berkumpul dekat rumah Abdullah bin Ja'dan. Yang mana Abdullah bin Ja'dan ini rumahnya dipilih disebabkan faktor usia serta statusnya yang dihormati di kalangan masyarakat Arab Quraisy. Dan intipati peperangan tersebut ialah mereka bersetuju dan juga berjanji untuk mempertahankan ataupun untuk berpihak kepada sesiapa sahaja yang teraniaya ataupun yang dianiayai ataupun yang dizalimi. Dan kemudiannya mereka juga berjanji untuk bertindak, yang ini bagi menegakkan keadilan terhadap penganiaya ataupun orang yang menzalimi, sehinggalah dikembalikan hak kepada orang yang dianiaya tersebut. Maka ini adalah intipati penting di dalam perjanjian Al-Fudul. Senang cerita, dalam konteks intipati tersebut, ianya menuntut keadilan sejagat. Maka Nabi turut serta. Nabi turut serta di dalam perjanjian tersebut. Yang mana Nabi menyaksikanlah di dalam perjanjian tersebut, sehingga menyebabkan Nabi ni mengimbau kembali. Selepas Nabi dilantik sebagai Nabi ataupun Rasul, Nabi mengimbau kembali kenangan tersebut. Yang mana Nabi bersabda, aku telah menyertai satu perjanjian yang berlangsung di rumah Abdullah bin Ja'dan. Ianya telah menyenangkan hati aku, kata Nabi. Lebih daripada kesenangan aku terhadap memiliki unta merah. Unta merah ni maknanya dia satu simbolik. Unta yang gemuk, unta yang gebu, unta yang sihat. Maka sekiranya aku dijemput semasa di dalam Islam, kata Nabi, nescaya aku akan menyatakan persetujuan serta merta. Ini Nabi. Nabi ni adalah orang yang sangat mencintai akan keadilan. Bila mana Nabi mengimbau kembali kenangan beliau, kenangan baginda ketika menyertai perjanjian tersebut,
di zaman masyarakat Arab Jahiliyah, maka baginda memuji. Baginda memuji masyarakat Arab Jahiliyah pada zaman tersebut, yang mana mereka ni bersatu. Yang ni dengan termeterainya satu perjanjian, yang mana mereka ni akan membela setiap golongan yang dianiayai ataupun yang dizalimi. Dan perjanjian tersebut sekaligus menafikan semangat kefanatikan ataupun semangat asabiyah yang bersarang, yang berhati di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah. Dan sebab perjanjian tersebut termeterai, disebabkan apa? Kisahnya adalah disebabkan telah berlaku satu insiden yang mana seorang lelaki daripada Zubaid, daripada Yaman, dia ni datang ke bumi Makkah Al-Mukarramah untuk berniaga, untuk menjual barang-barang perniagaan. Yang mana lelaki tersebut telah ditemui oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dia ni bersetujulah nak beri barang-barang perniagaan tersebut. Namun Al-As ni dia tak bayar. Maknanya dia cakap nak beli. Maka dia ambil barang-barang tersebut, tetapi dia tak bayar. Itu cerita dia lah. Dan kemudiannya, sebab apa Al-As ni tak nak bayar? Sebab dia tahu yang bahawasanya lelaki tersebut adalah lelaki foreigner, lelaki orang luar, daripada Yaman. Tak ada kawan, tak ada sekutu di kalangan masyarakat Arab Quraisy dekat Makkah Al-Mukarramah. Maka sudah pastilah dia ni tidak akan dibantu oleh mana-mana pihak. Itu adalah perspektif Al-As. Dia enggan membayar barangan perniagaan tersebut. Dan kemudiannya, lelaki yang dizalimi ni, ini lelaki daripada Zubaid, daripada Yaman ini, dia telah meminta pertolongan daripada Bani Ad-Dar, daripada Bani Makhzum, daripada Bani Jumah, daripada Bani Sahmi, daripada Bani Adi. Tetapi seorang pun tak nak bantu dia. Kesian dia. Seorang pun tak nak bantu dia. Lalu dia pun mendaki bukit, mendaki bukit Abi Qubais, bagi menyuarakan akan penganiayaan yang telah berlaku ke atas dirinya. Dia berteriaklah, tak ada siapa-siapa pun nak bantu dia. Lalu datanglah Az-Zubair bin Abdul Muttalib dan bertanya kepada beliau, ataupun bertanya kepada orang ramai, kenapa kalian membisu? Bila mana lelaki daripada Zubair, daripada Yaman tadi, merayu, menuntut keadilan, tapi semua orang membisu. Maka datang Az-Zubair ni bertanya kepada orang ramai, kenapa kalian membisu? Kenapa tak ditolong lelaki ini? Ini kata Az-Zubair bin Abdul Muttalib lah. Maka disebabkan hal tersebut, maka termeterailah perjanjian Al-Fudul. Yakni kemudiannya mereka bersegera menemui kembali Al-Wa'il bin Wa'il, Al-As bin Wa'il, dan kemudian mereka mengambil kembali barang-barangan perniagaan tersebut dan dikembalikan kepada tuan empunya yang asal, yang ini lelaki daripada Zubaid, daripada Yaman tersebut. Maka itulah berlakunya perjanjian Al-Fudul, yang mana ianya menuntut keadilan sejagat. Maknanya mana-mana golongan, mana-mana kabilah, tak kiralah warna kulit apa, anda kata mereka ni dianiayai ataupun dizalimi dekat bumi Makkah Al-Mukarramah, kita semua, yakni orang-orang Quraisy, wajib membantunya, wajib menuntut ataupun menegakkan keadilan tersebut. Maka berlakulah ataupun termatalah satu perjanjian Al-Fudul. Kemudiannya, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita pergi ke topik yang seterusnya, yakni Hayatul Qadah, yakni hidup penuh perjuangan. Ini menceritakan kisah ataupun ia menceritakan sedikit sebanyak kehidupan Nabi yang sukar di usia mudanya. Maka disebut di sini bahawa Nabi tiada pekerjaan tetap di usia remajanya ataupun di usia muda. Dan di usia remajanya Nabi pernah menjadi penternak ataupun pengembala kambing. Di mana Nabi juga diberi upah lah. Diberi upah mungkin beberapa dirham ataupun dinar, wallahu alam. Dan dekat Mekah pula, Nabi pernah mengambil upah beberapa qirat. Qirat ni adalah satu ungkapan, satu istilah timbangan lah, yang mana satu qirat bersamaan lebih kurang 1/12 daripada satu dirham. Maknanya tak banyak. Satu dirham perak tu hanya 1/12 saja yang Nabi dapat upah. Mungkin Nabi mengambil upah mengangkat barang-barang, wallahu alam, tak disebut secara spesifik ke dalam kitab ini. Dan di usia Nabi 25 tahun, Nabi telah bermusafir ke bumi Syam, yakni untuk berniaga
dengan menggunakan pakai modal ataupun barang-barang perniagaan yang dimiliki oleh seorang usahawan, seorang hartawan, seorang ahli perniagaan yang bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ibnu Ishaq menceritakan bahawasanya Khadijah ni dia merupakan seorang peniaga, businesswoman, kan? Yang mana beliau juga merupakan seorang bangsawan. Bangsawan kat sini merujuk kepada keturunannya adalah keturunan yang mulia lah. Maknanya Khadijah ni adalah daripada keturunan yang mulia, kan? Dan beliau juga merupakan seorang yang hartawan, seorang yang kaya raya. Dan biasanya Khadijah ni dia akan menawarkan ahli-ahli perniagaan yang nak ke bumi Syam, yang mana Khadijah ni akan menawarkan modal perniagaan ataupun barang-barang perniagaan untuk diniagakan dan untuk diperdagangkan dekat bumi Syam. Ini adalah style perniagaan Khadijah, yang mana keuntungannya dikongsi sama rata di kalangan Khadijah dan juga dengan ahli perniagaan tersebut lah. Maka Khadijah ni, sebaik saja beliau mendengar akan ketinggian serta keluhuran budi pekerti Nabi SAW, maka dia pun teringin nakkan Nabi Muhammad SAW untuk memperniagakan barang-barang perniagaan tersebut ke bumi Syam. Maka Nabi pun bersetujulah. Nabi bersetuju untuk membawa barang-barang perniagaan tersebut ke bumi Syam. Dan yang istimewanya, Khadijah menjanjikan akan keuntungan yang lebih daripada yang dia bagi sebelum ini. Maknanya untuk Nabi Muhammad ni special sikit, kan? Dia bagi Nabi dari segi keuntungan yang lebih ataupun upah yang lebih daripada ahli-ahli perniagaan sebelum ini. Dan Nabi telah pergi ke bumi Syam sambil ditemani oleh seorang khadam, seorang pembantu Khadijah yang bernama Maisarah, kan? Maka persoalannya, siapakah Maisarah? Adakah dia seorang lelaki ke perempuan? Namanya macam nama perempuan, betul? Ramai orang-orang Melayu kita, orang-orang Melayu Islam dekat Malaysia menamakan anak mereka dengan nama Maisarah, bagi anak-anak perempuan dah. Tetapi sebenarnya Maisarah yang dimasukkan sini ialah apa? Maisarah ni adalah seorang lelaki sebenarnya. Seorang lelaki, kan? Maknanya dia khadam lelaki bagi Khadijah. Maka dialah yang menemani Nabi SAW di ke bumi Syam. Dan nama Maisarah ni adalah nama yang universal sebenarnya. Nama yang universal. Maknanya di kalangan masyarakat Arab, nama Maisarah ini boleh digunakan pakai untuk lelaki ataupun perempuan. Malah terdapat sahabat Nabi yang bernama Maisarah. Maisarah bin Masruq, seorang sahabat Nabi. Dan juga terdapat juga nama tabi'in yang bernama Maisarah. Maisarah bin Ammar, seorang lelaki, seorang tabi'in. Maka ia adalah nama yang universal. Boleh digunakan pakai untuk lelaki ataupun untuk perempuan. Dan sekembalinya Nabi daripada bumi Syam, Khadijah mendapati harta-harta perniagaannya telah dijaga, telah dipelihara oleh Nabi SAW dengan penuh kejujuran, dengan penuh amanah. Lagilah dia impress, lagilah dia tertarik, kan? Ditambah pula dengan cerita-cerita daripada Maisarah ini. Maisarah ni dia cerita macam-macam dekat Khadijah. Dia telah melihat, dia telah menyaksikan akan keluhuran budi pekerti Nabi SAW. Bila mana Nabi berniaga, Nabi akan bersifat jujur. Nabi tidak akan menipu dari segi timbangannya. Bila mana ada orang tawar-menawar, Nabi tidak akan menolak. Tetapi Nabi akan nego. Nabi akan berbincang sehinggalah kedua-dua pihak bersetuju. Sehinggalah kedua-dua pihak rasa win-win situation, rasa menang masing-masing. Ini adalah budi pekerti Nabi SAW. Maka bila mana Maisarah ni cerita kepada Khadijah akan keluhuran, ketinggian budi pekerti Nabi SAW, maka beliau, yakni Khadijah pun tertarik, tertawan dengan budi pekerti Nabi SAW. Dia tak tertarik kepada wajah Nabi. Memang Nabi SAW yang handsome. Dia tak tertarik kepada fizikal Nabi, yang mana Nabi ni seorang yang gagah perkasa. Tetapi dia lebih tertawan dengan budi pekerti Nabi SAW. Dan sebelum ini pun
Khadijah ni pernah dipinang lah oleh ramai bangsawan, ramai pemuka-pemuka Quraisy cuba nak menawan hati Khadijah, cuba nak meminang Khadijah untuk dijadikan sebagai seorang isteri. Tetapi seorang pun yang tak berjaya, yang mana kesemua pinangan-pinangan tersebut telah ditolak dengan baik. Tetapi bila sampainya Nabi Muhammad SAW, maka auranya tak dapat nak ditolak lagi. Dia tertawan hati. Maka apa yang dibuat oleh Khadijah? Khadijah ni dia bagi tahu kepada, dia cerita kepada kawan baik dia, best friend dia, yang mana dia ni berminat nak mengahwini Muhammad bin Abdullah. Maka dia pun cerita kepada kawan baiknya yang bernama Nafisah, Nafisah binti Mani'ah. Maka Nafisah ni pula, dia datang bertemu dengan Nabi. Dia ceritakan balik, yang mana Khadijah ni berminat nak jadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai calon suami. Maka apa pendapat kamu? Kata Nafisah kepada Nabi. Maka Nabi pun bersetuju. Nabi tak fikir panjang, Nabi tu bersetuju untuk mengahwini Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Maka apa yang Nabi buat? Nabi pula bagi tahu kepada pakcik-pakcik Nabi, yang mana beliau nak meminang Khadijah. Maka pakcik-pakcik Nabi memang tak terkejut lah, sebab Nabi dah usia 25 tahun, usia perkahwinan. Maka pakcik-pakcik Nabi ni pula, dia bertemu pula dengan pakcik-pakcik Khadijah. Maka sebelum itu saya nak cerita sikit. Bila mana Nabi bagi tahu kepada pakcik-pakciknya, dia tak bagi tahu kepada pakcik-pakciknya yang bahawasanya Khadijah pinang dia, tidak. Tetapi dia bagi tahu kepada pakcik-pakcik beliau yang bahawasanya dia yang nak pinang Khadijah. Ini sifat gentleman Nabi lah. Dia tak cakap, pakcik, ni Khadijah ada pinang saya. Tak ada. Dia takkan cerita macam tu. Tetapi dia bagi tahu yang dia yang nak pinang Khadijah. Maka pakcik-pakciknya pun bersetuju. Mereka pun pergilah merisik, pergi berjumpa dengan pakcik-pakcik Khadijah, yang mana umum mengetahui bahawasanya kedua-dua pihak ni, Nabi dan juga Khadijah, kedua-duanya telah kehilangan ayah dan juga ibu. Yang ada hanyalah pakcik-pakcik. Maka sebab itulah perbincangan tersebut hanya melibatkan pakcik-pakcik mereka sahaja. Maka setelah perbincangan dibuat, semuanya bersetujulah. Semuanya bersetuju. Maka tak lama kemudian berlangsunglah sebuah perkahwinan yang membahagiakan, yang mana perkahwinan tersebut telah dihadiri oleh kabilah ataupun keluarga daripada kedua-dua pihak. Yang ini daripada Nabi, keluarga Bani Hashim yang dijemput, dan juga daripada keluarga Khadijah dijemput daripada Bani Mudhar. Dan perkahwinan tersebut telah berlangsung setelah lebih kurang 2 bulan. 2 bulan selepas kepulangan Nabi daripada bumi Syam, maka berlangsunglah akan perkahwinan tersebut. Dan usia sebelum itu, saya sebut kat sini mahar perkahwinan. Mahar perkahwinan Nabi dengan Khadijah ni ialah sebanyak ataupun bernilai 20 ekor unta. 20 ekor unta yang sihat. So kita bayangkan, seekor unta berapa nilai dia? Lebih kurang, kalau kita convert dalam RM ni, lebih kurang RM6,000. Kalikan dengan 20 ekor unta, ini bermakna mahar perkahwinan Nabi kepada Khadijah ialah lebih kurang kalau kita convert dalam RM sekarang, lebih kurang RM120,000. Ini zaman Nabi SAW lah, nilai tersebut kalau kita convertkan. Namun zaman tersebut mereka menggunakan pakai 20 ekor unta sebagai mahar perkahwinan. Dan usia Khadijah ketika mana beliau dikahwini oleh Nabi SAW ialah 40 tahun. Ini yang disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, yakni 40 tahun. Walaupun usia beliau 40 tahun, namun beliau dianggap sebagai sebaik-baik wanita yang wujud pada zaman tersebut. Dari segi nasab keturunannya, dari segi hartanya, dari segi budi pekertinya, dialah sebaik-baik wanita. Itulah Khadijah. Itu adalah sebelum sebelum Aminah meninggal lah. Sebelum itu adalah Aminah, dan Aminah dianggap sebagai sebaik-baik wanita.
Tetapi bila tibanya zaman Khadijah ni, dia pula dianggap sebagai sebaik-baik wanita di kalangan masyarakat Arab Quraisy. Maka Isyak pun dah masuk. Kita sambung topik pengajian sirah kita pada 2 minggu yang berikutnya. Maka insya-Allah kita sudahi dengan tasbih kafarah dan juga suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.